Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung episod yang ke-9, tajuk pengamiran. Okey, tajuk yang kedua. Okey, daripada pengamiran sebenarnya kita akan dapat luas di bawah graf. Contohnya kalau kita tengok kat sini, sebab kita akan cover dua. Yang pertama, area under a curve and between two curves. Ada dua benda. So kalau graf soalan nombor 7 ni, kalau kita tengok paksi yang kita rujuk sekarang ni adalah paksi, saya buat warna pink perubahan yang berlaku ni sekarang ni berlaku pada paksi X, nilai yang berubah adalah A sehingga B. Sebab itu di sini dia buat A dengan B dan di belakang ni ditutup dengan DX. Sama juga paksi yang warna pink ni adalah paksi X. Nilai yang berubah itu daripada A sehingga B. Cuma kita kena letak tanda negatif di depan itu kerana kita akan dapat nilai itu sebab nilai itu kalau kirakan awak akan dapat nilai negatif. Jadi untuk kita faham konsep bagi luas sentiasa positif, jadi kita letak tanda negatif di luar supaya dia akan mempositifkan nilai yang negatif. Okey. So, keluasan katakan kita ada graf yang ini, garisan berwarna biru sekarang ni, biru ni. Okey. Dan nilainya daripada A sehingga pada nilai B. Jadi, luas yang kita ambil kisah adalah luas yang berwarna kuning. Sama juga kalau kita buat nilai yang ke bawah graf, ke bawah paksi tu, kita akan dapat luas yang ini. Okay? Kemudian paksi dari A kepada B, kita akan dapat luas berwarna hijau. Kalau tanpa, katakan pelajar buang tanda ni, okay? Buang tanda negatif ni, pelajar akan dapati jawapan warna hijau tu adalah negatif. Okay? Untuk menjadikan dia positif, sebab itu kita kena letak. Okay? Kita kena letak tanda di negatif. Okay. Seterusnya, nota muka surat 59. Okay? Sekarang muka surat 60. Okey, untuk muka surat 60, kita nak cerita pula nilai yang kita ambil kisah di sini ialah pada paksi Y. So, di sini akan menjadi DY. Paksi yang nilai yang berubah pada paksi Y ialah A sehingga B. Jadi, kalau kita integrate, kita akan dapat keluasan berwarna pink. Bagi bagi yang warna biru ni pula, bila kita integrate kawasan ni, sebenarnya kita akan dapat keluasan yang negatif. Jadi untuk menjadikan dia positif, kita kena letak simbol di sinilah. Okey, paksi yang berubah A dengan B ni berubah pada paksi Y. Itu adalah petua-petua yang kita akan gunakan dalam tajuk yang hujung ni, okay, episod yang ke-9 ni, bagaimana kita nak consider luas itu positif ataupun negatif, dan kita kena faham kerana luas sentiasa positif, jadi kita kena letaklah tanda negatif. Ataupun nak senang cerita, kita letak tanda absolute. Okey. Bagaimana pula kita nak mengira keluasan di antara dua lengkung? Okay, kita tengok contoh graf kita. Jadi kita kena bijak melihat graf mana yang berada di atas. Kalau kita tengok mata kita yang memandang pada anak panah berwarna kuning. Okay, graf pertama yang akan dipandang oleh mata kita adalah Y2. Graf yang kedua dipandang oleh mata kita namanya adalah Y1. Okey. Jadi sebab itu dalam rumus tu kita buat Y2 tolak dengan Y1, barulah kita dapat keluasan berwarna hijau. Dan nilai sempadan di sini ialah A sehingga B berada pada paksi X.
Okey, kita tengok kenapa Y2 tolak Y1. Apabila pelajar buat kamiran Y2, sebenarnya pelajar akan dapat keluasan semua ini. Yang berwarna pink ini. Keluasan di bawah ni semua sekali. Okay, saya besarkan sikit. Pelajar akan dapat kesemua sekali di sini. Okey, sedangkan soalan bukan nak semua. Soalan cuma nak kawasan berwarna hijau. Jadi daripada situ, Meda akan ambil garisan biru yang satu lagi. Okay, contohnya ada garisan biru di sini. Sekejap Okey, dia ada gangguan sedikit. Meda teruskan. Okey, kita ambil katakan ada satu garisan biru di sini. Okey. Kalau Meda integrate pula garisan berwarna biru ini sekarang. Okey. Sebenarnya Meda telah menolak dengan keluasan yang berwarna purple. Jadi Meda tolak keluasan ni. Oh, tak nampak. Meda guna warna biru. Meda telah membuang kawasan berwarna biru. Bila kita buang kawasan warna biru, itulah menjadi soalan original berwarna hijau tadi. Sebab itulah kena buat Y2 tolak Y1. Okey, nota yang ke-10 pun sama. Mata kita bijak kena memandang. Okey. Mula-mula mata kita memandang pada X yang ke-2. Ni. Yang mula-mula maksudnya garisan merah. Kemudian mata kita akan memandang garisan berwarna biru. Jadi rumus dia adalah X2 tolak dengan X1. Nilai pada paksi Y itu A sehingga B. Dan paksi yang kita sedang buat itu adalah paksi Y. So kita kena buat dy. Okey, kita tengok contoh. Nak senang kita tengok contoh. Jawapan ini Meda siap bagi dah dekat pelajar. Cuma Meda akan terang macam mana kita nak kira. Sekarang kalau awak perhatikan, awak ada garisan berwarna biru. Dan sebenarnya awak ada satu lagi garisan. Garisan yang berwarna kuning, kita jarang perasan dia. Jarang sangat perasan dia. Sebenarnya ada satu garisan berwarna kuning. Jadi kalau mata kita melihat dari atas, sebenarnya kita memandang. Okey, kita sedang memandang Y2 kita adalah 1/X. Manakala yang warna kuning tu Y1 sama dengan 0. Jadi kalau kita nak menyahut rumus kita, kat sini 2, kat sini 4. Y2 kita 1/X tolak dengan Y1 kita adalah 0. Itulah kisah sebenar dia. Lepas tu sebab kita tolak dengan 0 tak ada makna kan. So tinggallah 1/X dx. Kita dah belajar sebelum ini bila kita integrate 1/X ni kita akan dapat ln X. Dan nilai yang kita akan ganti 2 hingga 4. Nilai pertama yang kita nak kena ganti ialah nilai yang kuning tu dulu. So awak akan dapat ln 4 tolak ln 2. Lepas tu kita tekan je kalkulator. Kan? Kita tekan je kalkulator kita ni. Ln 4 tolak ln 2. Sama dengan. So dapat. So Meda ambil 0.693. Selesai contoh nombor 34. Okey, kita teruskan lagi example 35. Okey, untuk example 35, Meda nak ajar pula mata kita memandang dari sini. Jadi kita akan jumpa garisan berwarna biru dahulu. Jadi ini adalah Y2. Dan barulah kita jumpa garisan berwarna kuning. Garisan berwarna kuning. Y1 adalah, bukan Y1. Meda nak kena ubah sekejap. Okey. Garisan ini kita akan dapat nilai yang pertama cuma fungsi dekat situ.
Okay, fungsi dekat situ Madam nak kena tukar y kuasa 2 sama dengan x. X sama dengan y kuasa 2. Dan Madam nak buat itu adalah nilai x2. Manakala yang kuning adalah x sama dengan 0, itu adalah x1. Jadi, Madam akan integrate. Paksi y berubah daripada 0 sehingga 3. So, kat belakang ni Madam buat dy. Madam nak kena buat y x2 tolak dengan x1. Tetapi, Alhamdulillah, kita tengok 0 hingga 3. X yang kedua kita ialah y kuasa 2. X1 kita kebetulan 0. So, kita tak buat pun tak apa. Apabila Madam integrate y kuasa 2, Madam akan dapat y kuasa 3. Kan? Per dengan 3. Y kuasa 3 per 3 untuk mudahkan pengiraan, Madam letak luar. Lebih mudah. Barulah ganti nilai. Okay, 3 kuasa 3 tolak 0 kuasa 3. 3 kuasa 3, 27. 27 bahagi 3 dapat 9. Okey. Ataupun kalau pelajar perasan yang inilah. Okey, Madam tunjuk yang ini. Okey, kita nak double check. Pelajar tekan, integrate ni. Masukkan kat situ 1 per dengan x. Nilai di atas itu ialah 4. Nilai di bawah ialah 2. Tekan je sama dengan. Dia akan dapat semak jawapan kita. Okey, sama juga dengan yang ini. Tetapi soalan kita tidak ada dx dia tak ada. Okey, dx dia tak ada. Jadi, Madam tukar. Benda yang sama, Madam tukar yang ini menjadi x kuasa 2 lah. Di atas tu ialah 3. Bawah tu adalah 0. So, Madam akan dapat jawapannya 9. Kita pinjam sahaja. Okey. Kita teruskan lagi. Yang ini pula. Example 36. Okey. Untuk example 36. Okay, mata kita memandang dari sini. Okay, mata kita memandang dari sini. Jadi, garisan yang berwarna kuning sekarang ni adalah y2. Okay, nilai y2 kita adalah 0. Dan kita tengok ke bawah lagi, y1 bersamaan dengan x kuasa 2. Tolak dengan 4x tambah dengan 3. Okey, jadi Madam pun integrate daripada 1 sehingga 3. 0 tolak dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan 3. Kita kena buat macam tu. Jadi, bila kita nak buat tu, kita akan dapat negatif x kuasa 2. Positif 4x, negatif 3 dx. Barulah kita integrate. Okey, kita tengok integrate dapat apa. Negatif x kuasa 3 per 3. Tambah 4x kuasa 2 per 2. Tolak 3x, 1 sehingga 3. Okey. Lepas tu pelajar akan gantikan. Kita akan buat saya teruskan sebab dia nampak lain daripada jalan kerja tu, tapi sebenarnya maksud dia sama. Okey. So, yang pertama, kurungan yang pertama ni Madam nak ganti dengan nombor 3. Tolak dengan kurungan yang kedua ni Madam nak ganti nilai x dengan 1. Okey. So, kita ada sekarang negatif 3 kuasa 3 per 3 tambah 2. 4 bagi 2, 2. 3 kuasa 2 tolak 3 darab 3. Sini pula negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah 2 darab 1 kuasa 2 tolak 3 darab 1. Kita kira. Okey, kita kira. Tengok kita kira. Kalau nak congak guna kalkulator terus pun tak apa. Sebab kita dah buat jalan kerja.
Kan? Katakan pelajar nak congak guna kalkulator. So, integrate di situ. Awak masukkan negatif X kuasa 2. Kuasa 2. Tambah dengan 4X. Tolak dengan 3. Sekejap. Tolak dengan 3. Nilai di atas tu ialah 3. Nilai di bawah tu ialah 1. So, awak akan dapati jawapan awak ialah 4/3. Jawapan awak 4/3. Walaupun kawasan berlorek itu berada di bawah, okay, awak tengok graf ni, walaupun kawasan berlorek berada di bawah, namun jawapannya tetap akan jadi positif. Apabila kita nampak ada graf yang pertama yang kita nampak mula-mula tu adalah Y2. Sebenarnya nilai itu adalah nilai kosong. Dialah yang akan menjadikan nilai tadi tu negatif. Ini yang dalam ni. Ni. Kenapa tiba-tiba di sini ada negatif ni? Ni. Di sini dan di sini negatif ni. Sebab sebenarnya garisan warna pink itu adalah garisan Y2. Garisan warna biru itu adalah garisan Y1. Jadi kena alert lah benda-benda macam tu. Maksudnya kalau nak hafal pun mesti ada motif. Okay. So example 37. Okay, untuk example 37, apabila soalan bagi graf kubik, bila kita nak cari luas tu, kita tak boleh kira secara serentak. Kita kena kira dulu kawasan, mungkin kita kira warna hijau dulu ke, warna kuning dulu ke, kita tak kisah. So, katakan dalam kerja medan ni, medan kira tengok yang hijau dahulu. Okey, untuk yang hijau, cuba awak perhatikan yang warna purple ni, nilai kat sini ialah 0 dan nilai kat sini ialah 4. Sebab itu kita integrate 0 hingga 4. Fungsi kita, kalau kita tengok daripada atas, Y2 kita adalah X kuasa 3, manakala paksi yang warna biru ni adalah Y1 sama dengan 0. Jadi kalau kita buat X kuasa 3 tolak 0, kita masih dapat fungsi X kuasa 3. Bila kita integrate kuasa 3 ni jadi kuasa 4, cuma madam buat per 4 tu di luar. Lepas tu baru madam gantikan 4 kuasa 4 tu 256. 256 bagi 4. Jawapan keluasan yang hijau adalah 64. Okey, manakala untuk yang warna kuning, sebenarnya madam dah tahu nilainya kat bawah dan negatif. Tetapi bila awak tengok anak panah di sini, Y2 awak adalah 0, Y1 awak adalah X kuasa 3. Jadi awak akan buat 0 tolak something. Okey, nilainya yang paling kecil negatif 2, paling besar 0. Kita kekalkan X kuasa 4 per dengan 4 macam tadi, cuma nilai gantian dia daripada negatif 2 sampai 0. Kita akan dapat nilai di dalam yang warna pink ini. Di dalam ni memang dapat negatif 16. Okey. Tetapi kita dah darat dengan negatif 1/4, akhirnya nilai yang negatif menjadi positif. Jadi, untuk kita tahu jumlah keluasan 64 tambah dengan 4. Jadi jumlah luasnya adalah 68. Pelajar tidak boleh mengira daripada negatif 2 sehingga 4. Kerana graf kita sebenarnya ada satu berada di bahagian bawah dan ada satu berada di bahagian atas. Iaitu kena ingat. Okay, dia ada dua benda yang berbeza atas. Sebab nilai bawah, kalkulator dia akan faham nilai itu negatif. Sedangkan konsep luas tidak boleh ada nilai negatif. Jadi kita kena kira satu-satu. Kuning tambah hijau. Okey, ni ruang untuk menulis. Okey, contoh terakhir. So, bila kita perhatikan di sini, anak panah di sini. Okey, anak panah di sini. Kena tengok betul-betul.
lengkung 4 itu yang menjadi Y2. Ni 4. Jadi yang bawah ni adalah Y2, yang atas ni Y1. Kerana lengkung yang dia ada nombor 2 tu, nombor 2 tu merujuk kepada lengkung yang bawah ni. Cuma dia label di atas. Jadi kena alert di situ siapa Y1, siapa Y2. Didapati Y2 ialah negatif X kuasa 2 tambah 4. Kita tolak dengan Y1. Y1 adalah X kuasa 2 tambah 2. Jadi bila kita buat proses tolak tu di sini, katakan saya unjurkan di sini, dia akan jadi negatif X kuasa 2 tambah 4 tolak X kuasa 2 tolak 2. Negatif 2X kuasa 2 tambah dengan 2. Itu yang jadi nilai di sini. Kemudian proses pengamiran kita jalankan seperti biasa. Negatif 2X kuasa 2 ni dia akan jadi kuasa 3 per dengan 3. Tambah 2 akan jadi tambah 2X daripada negatif 1 sampai 1. Sekarang mesti pelajar nak tanya dari mana datang nilai negatif 1, 1. Sat lagi saya cerita. Saya teruskan yang ini. Bila kita buat proses gantian di sini dengan 1, proses gantian ini dengan negatif 1, akhirnya kita akan dapat keluasannya adalah 8/3. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan titik di sini. Titik yang hijau ni dengan titik yang hijau ni. Kita nak tahu titik ni macam mana. Jadi kita selesaikan persamaan macam kita nak cari titik keseimbangan pasaran. Okey, kita ada keluk yang pertama, iaitu X kuasa 2 tambah 2. Sama dengan keluk yang kedua, negatif X kuasa 2 tambah dengan 4. Jadi 2X kuasa 2 tolak dengan 2 sama dengan kosong. Saya fakturkan 2. Tinggal lagi X kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Masih boleh difakturkan lagi. X tolak 1, X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi saya ada dua nilai X. Yang pertama 1, yang kedua negatif 1. Itulah cara untuk mencari nilai persilangan di antara dua graf. Jawapannya memang kita dah dapat 8/3. So katakan tak muat pada muka surat 68, pelajar ada lagi peluang untuk menulis pada muka surat 69. Maka tamatlah tajuk 2. Tajuk 2 ini akan diuji dalam UPS 1 dan juga tugasan 1. Tajuk pengamiran ini tidak akan diuji untuk exam final. Sekian, terima kasih.